nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Disahkan ada jongkong emas dirampas di mana? Di premis aman Palestin. Ada jongkong emas. Bikin apa ini jongkong emas? Aman Palestin nak buat apa dengan jongkong emas? Kenapa perlu tukarkan wang orang derma, wang orang sedekah kepada emas? Apa yang mereka nak buat dengan emas? Bukankah Aman Palestin ini sebuah organisasi bukan berkeuntungan, NGO, non-government organization, dan juga badan bukan mengaut untung. Jadi bikin apa dengan jongkong emas? Walaupun ada kenyataan sudah dikeluarkan, jongkong emas itu untuk dilabur, untuk labur, bukan seleweng, kata Aman Palestin. Bikin apa nak buat begitu? Bukankah wang derma yang diberikan, wang sedekah yang diberikan itu untuk diberikan bantuan kepada rakyat Palestin yang memerlukan, bukan untuk dilabur. Kalau untuk dilabur itu maknanya untuk nak untung. Wah, hebatlah. Baguslah. Bagus kalau ada NGO begini. Ada fikiran bisnes. Ada fikiran bisnes. Derma yang dibagi, sedekah yang dibagi, pusing dulu untuk bisnes, untuk labur, baru bagi kepada mereka yang memerlukan. Bagus jugalah. Tapi yang tak bagusnya adalah itu, entah, saya pun tidak pastilah. Saya pun tidak pasti, setiap manusia ada pendapat sendiri. Adakah itu, ini pertanyaan saja, adakah itu sebenarnya pecah amanah? Yang diamanahkan adalah untuk derma kepada rakyat Palestin. Itu amanah dia, bukan untuk beli jongkong emas untuk dilabur. Itu amanah dia. Jadi mungkin niatnya baik, tapi caranya salah. Ada kawan saya punya mentor dulu memberitahu saya begini: niat tidak menghalalkan cara. Walaupun niatnya baik, kalau caranya salah, tetap salah. Apalagi kalau itu melibatkan dana orang ramai yang memberi sedekah dan derma. Bukankah itu satu pecah amanah yang menyebabkan ramai orang lagi yang tidak akan percaya lagi dengan NGO-NGO yang lain? Siapa lagi yang mau percaya lepas ini? Kenapa nak beli jongkong emas? Aman Palestin telah mengeluarkan kenyataan menafikan jongkong emas yang dirampas oleh SPRM itu diseleweng. Sebaliknya, kata mereka itu untuk manfaat pelaburan. Itulah saya pun pening. NGO nak buat pelaburan dengan duit orang. Sejak bila NGO ini jadi syarikat pelabur ini? Sejak bila NGO ini mau jadi bank melabur? Kalau begitu, kalau dilabur wang emas itu nanti, kalau dilabur, patutnya keuntungan itu perlu untuk dibahagi-bahagikan, dividennya dibahagi-bahagikan kepada semua yang sudah melabur. Kalau cakap labur, itu mesti ada pelabur, dan pelaburnya mesti dapat juga dividen. Jadi itulah yang Aman Malaysia kena terangkan nanti kepada penderma-penderma yang memberi sedekah, bukan kepada pelabur. Pelik juga. Perlu memberikan laporan kepada pelabur. Begitu kah? Agaknya lah. Tapi mereka telah nafikan bahwa itu satu penyelewengan. Mereka kata itu untuk labur, manfaat labur.
mereka iaitu Muhammad Rafiqi Rashid Ali menegaskan dakwaan menyeleweng dana sumbangan awam menerusi Jongkong Emas itu adalah tidak benar. Oh begitu, tak apalah, nanti jawab di mahkamah ajalah. Katanya pelaburan Jongkong Emas adalah bentuk pelaburan yang dibenarkan badan bukan kerajaan NGO berkenaan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh ahli lembaga pengarah. Oh begitu, rupanya begitu. Jadi jangan salah fahamlah kepada Aman Palestin kalau begitu ya. Kalau begitulah dia punya undang-undang, kita kena ikutlah. Kita kena ikutlah, dan itulah yang nanti mungkin akan menjadi hujahan daripada Aman Palestin di mahkamah kalau mereka didakwa nanti. Jadi rupa-rupanya itu dibenarkan oleh badan bukan kerajaan NGO berkenaan. Jadi lepas ini kalau ada NGO yang lain yang buat benda yang sama, saya dah tak hairan lah, sebab rupanya memang boleh buat begitu, berdasarkan kuasa yang diberikan oleh ahli lembaga pengarah OJK. Jadi nanti pastinya SPRM akan siasat ahli lembaga pengarahnya juga. Dakwaan itu, kata mereka, dakwaan itu berniat jahat dan tidak benar sama sekali. Ada 16 kuasa diberikan kepada ahli lembaga pengarah Aman Palestin, dan kuasa untuk melabur itu ada dalam pelbagai mekanisme, katanya. Ia tidak salah, dan lagi pun emas itu bernilai serta mudah untuk ditukarkan kepada tunai sebelum dihantar kepada mereka yang memerlukan bantuan. Dakwaan itu, katanya, seleweng, itu meleset, tidak betul dan tidak berintegriti. Selain berniat jahat, katanya pada satu sidang media di Ibu Pejabat Aman Palestin di sini pada malam tadi. Okey. Jadi ini daripada hmetro.com.my bertarikh 28 November 2023. Katanya lagi, Aman Palestin sentiasa melakukan pengauditan setiap tahun, dan kali terakhir dilakukan pada 2021. Dengan dokumen audit itu boleh dilihat di laman web Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Sebelum ini media melaporkan SPRM telah merampas 4 jongkong emas dan dalam siri serbuan di Pejabat Aman Palestin pada 24 November yang lalu. Jongkong emas yang bergrade 999.9 itu masing-masing seberat 1 kilogram. Manakala barang lain yang dirampas adalah 3 komputer riba dan 4 unit telefon bimbit. Jadi kalau ada 4 jongkong emas 1 kilo, maksudnya ada 4 kilo emas di sana. Jadi bikin apa dengan itu? Mereka sudah jawab, untuk melabur. Kenapa perlu labur duit orang? Mereka pun sudah jawab, kerana itu dibenarkan di dalam perlembagaan mungkin, dan diberikan kuasa oleh ahli lembaga pengarah Aman Palestin. Jadi kita tunggu nanti keputusan daripada SPRM, adakah mereka akan didakwa, dan nanti tunggulah ahli lembaga pengarah pula akan dipanggil. Adakah SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, akan mensahkan bahawa memang boleh NGO simpan wang penderma, wang orang yang bagi sedekah kepada emas untuk dilabur? Dan yang dilabur itu pula, keuntungan daripada labur itu nak buat apa? Nak buat apa pula keuntungan yang dilabur itu? Jadi nanti kita tengoklah. Setakat ini, selagi belum ada dinyatakan bersalah oleh mahkamah, maknanya Aman Malaysia pula, Aman Palestin belum bersalah. Jadi kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuk negara Malaysia. Kita mendoakan semoga ada keadilan kepada kes ini. Kalau ada skandal, tetap skandal, salah tetap salah, benar tetap benar, betul tetap betul. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.